Testing 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد. Apa khabar semua ayah ibu, tuan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terima kasih kerana sudi menonton Tadabbur Center dan sudi untuk melapangkan sedikit masa. Saya barangkali memerlukan 1 jam untuk mengupas topik yang telah diumumkan, iaitulah hikmah Allah Ta'ala mengumumkan jumlah penjaga neraka adalah seramai 19 di dalam surah Al-Muddathir, iaitulah pada ayat surah Al-Muddathir pada ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alaiha 19. 'Alaiha 19. Inilah 3 kalimah yang memerlukan kepada keimanan, dan mudah-mudahan keimanan itu akan bertambah dengan pencerahan yang saya akan berikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Harapnya suara saya jelas dan line pun okey sepanjang tempoh kurang 1 jam. Untuk makluman, surah ini adalah surah yang ke-74 di dalam Al-Quran, iaitulah surah Al-Muddathir yang mengandungi 56 ayat. Dan ayat yang bakal kita kupas hanyalah membabitkan ayat 30 sahaja. Dan dari sudut penurunan kepada Nabi SAW, ia adalah surah yang keempat turun kepada Nabi. Walaupun para ulama berbeza pendapat, tetapi kita ambillah pendapat yang lebih ramai yang menyatakan ia adalah surah yang keempat turun kepada Nabi SAW. Tetapi itu pun tidak semua ayat-ayat diturunkan daripada surah Al-Muddathir. Antara ayat yang tidak diturunkan pada ketika surah ini turun sebagai surah yang keempat adalah ayat yang kita sebutkan tadi. Ayat yang berbicara tentang penjaga neraka Sakar. Neraka yang bernama Sakar adalah berjumlah 19. Ia diturunkan selepas peristiwa yang bakal saya sebutkan sebentar lagi. Baiklah. Soalan pasti muncul. Boleh try tanya anak-anak kita, apa yang dia faham tentang 19? Penjaga neraka, ya, di atas mereka, yakni di atas neraka berkenaan, ya, yang memelihara neraka berkenaan 19. Agaknya apakah jawapan anak-anak kita? Ya, kita boleh bincang, boleh sembang dengan anak-anak kita apa yang dimaksudkan sebagai 19. Ya, dan barangkali orang-orang yang berfikir dengan logik akan menimbulkan persoalan. Kenapa 19? Bukan ke sikit sangat? Dan penghuni neraka daripada dulu sampailah pada hari kiamat terjadi sangatlah ramai. Bagaimana nak berdepan dengan jumlah penduduk neraka yang sangat ramai, sedangkan penjaga neraka hanya 19 dan neraka itu pun sangatlah luas? Bukankah ini menunjukkan peluang untuk terlepas, ahli neraka boleh escape tinggi sebab yang jaga hanya 19 orang? Jadi barangkali ini persoalan yang bermain dalam fikiran kita. Ya. Jadi pertama sekali kita kena accept, kita kena iktiraf, ya, kalau itu persoalan yang diajukan oleh anak-anak kita. Sebab dia menggunakan akal, dia menggunakan apa yang dia terdengar, yang abinya baca satu ayat yang terjemahannya 19. Sebenarnya bila kita berfikir sebagai seorang manusia yang pernah mendengar perkataan nombor-nombor seperti ini, pasti kita menganggap 19, kekuatan 19 itu seumpama kekuatan kita, kekuatan manusia 19 orang. Sesungguhnya, untuk makluman semua, bukanlah kita orang yang pertama pernah terfikir begitu. Sampai boleh ke satu tahap memperlekeh
19 berkenaan. 19 je pun. Jumlah kita ramai untuk berlawan dengan mereka dan kita boleh untuk melepaskan diri daripada neraka. Ma'adzallah. Jadi, untuk makluman semua, Quraisy, kaum musyrikin Quraisy pernah menggunakan tanggapan yang kekuatan malaikat seperti manusia. Mereka beranggapan begitu. Ini kerana orang-orang Quraisy, mereka bukan tak kenal makhluk yang bernama malaikat. Mereka ada sedikit pengetahuan, mereka ada literasi sedikit tentang malaikat. Bila Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, pada tahun yang kelima, tahun yang keenam, ketika ayat-ayat seterusnya diturunkan, orang-orang Quraisy orang yang ada persepsi kepada malaikat. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah keturunan Nabi Ibrahim AS. Pernah sampai kepada mereka cerita yang pelbagai. Antara cerita berkenaan adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Ibrahim AS dalam rupa paras manusia yang sangat indah, yang sangat sempurna. Jadi kaum Quraisy beranggapan begitu. Mereka beranggapan malaikat ini seumpama manusia, tubuh fizikalnya bercahaya sahaja, boleh terbang. Dan sebab itu mereka kerap sangat mencabar Nabi SAW untuk buktikan kenabianmu dengan turun bersama malaikat. Mana malaikat bersama denganmu, mengiringimu? Kami tidak melihat, kami tidak percaya kalau begitu. Sehingga kesucian malaikat, dalam fikiran orang-orang Quraisy menyebabkan mereka berkata, yang malaikat ini adalah anak perempuan Allah, ma'adzallah. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Isra. Jadi nak habaq mainnya, nak katanya, orang-orang Quraisy bertanggapan yang 19 itu adalah 19 kekuatan malaikat yang seperti manusia sahaja pun. Sebab mereka menganggap malaikat yang disebutkan dalam Quran 19 itu seperti kekuatan 19 orang kita. Sedangkan mereka tidak faham cerita sebenar yang pergi kepada Nabi Ibrahim itu adalah bukan malaikat dalam rupa paras sebenar. Ia adalah malaikat dalam rupa paras manusia yang Allah Ta'ala transform jadi manusia, tetapi bukan rupa yang sebenar. Sedangkan yang sebenarnya adalah mereka memusnahkan kaum Sodom. Bagaimana 3 malaikat, bagaimana 5 malaikat, para ulama sebut pelbagai angka kepada jumlah malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim AS untuk memusnahkan kaum Nabi Lut AS, kaum Sodom. Para ulama menyebut pelbagai angka, tetapi katakan paling maksimum pun 9 orang, 10 orang malaikat, 3 orang malaikat. Bagaimana sebuah negara kaum Sodom dimusnahkan dengan keupayaan 3 malaikat. Tanpa peralatan seperti bom, tanpa peralatan seperti senjata. Mereka datang begitu sahaja dalam rupa paras manusia. Nak katanya ia adalah kuasa Allah sebenarnya. Malaikat hanya asbab sahaja. Yang memusnahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan yang Allah Taala beri kepada malaikat. Ia adalah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh musnahkan tanpa malaikat sebagaimana kisah dalam surah Yasin. Allah tidak menurunkan walau jund. Kami tidak menurunkan walau 1 malaikat tentera kami untuk musnahkan kaum dalam surah Yasin. Jadi saya kongsikan di sini bagaimana logik yang digunakan oleh manusia terdahulu, 1400 tahun terdahulu, yakni orang-orang Quraisy, di mana menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bila turun ayat-ayat yang berbaki pada tahun kelima, tahun yang keenam ini, antaranya adalah ayat yang menyebut angka 19 ini, Abu Jahal berkata, tengok Abu Jahal guna logik yang sama. Demi ibu-ibu kamu yang kematian anak. Tengok macam mana dia main sentimen. Ibu-ibu yang kematian anak ni maknanya wanita yang hina. Sebab anak itu tidak berjaya dilahirkan sebagai lelaki. Mengalami kematian. Jadi tidak melahirkan generasi yang membanggakan kita selaku ketua-ketua suku kabilah Quraisy. Demi ibu-ibu kamu yang kematian anak. Aku mendengar Ibnu Abi Kabsyah, yakni sallallahu alaihi wasallam,
memberitahu penjaga neraka Jahannam ada 19. Sedangkan kamu semua pemberani-pemberani belaka. Tidakkah 10 orang dari kalangan kamu terlalu lemah sehingga tidak boleh untuk membunuh satu orang daripada 19 yang berkenaan? Lalu kita ke syurga. Allahu Akbar. Penghinaan, ejekan daripada Abu Jahal kepada ayat yang mengandungi angka 19. Kerana tanggapan yang saya sebutkan tadi. Lalu Abul Ashad Ibnu Kaladah, maksudnya pengikut Abu Jahal yang paling gagah perkasa, berkata, ada 19 orang yang dapat kalahkan kamu, aku akan tahan mereka. Dengan tangan kanan aku 10 orang, dan dengan tangan kiriku 9 orang. Lalu ketika aku menahan mereka, kalian semua pergilah masuk ke syurga. Lalu turunlah ayat yang seterusnya, iaitulah ayat selepas ayat 30. Menjawab mulut celupa dan lidah biadab Abu Jahal dan Abul Ashad. Nampak macam mana orang-orang dulu dah memikirkan 19 ini adalah seperti 19 upaya manusia. Tidak sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, mari kita dapatkan sedikit pencerahan Said Qutb rahimahullah, ya, ketika mengulas kenyataan Abu Jahal dan Abul Ashad ini. Orang-orang musyrikin mengulas ayat ini dengan sunyi dari rasa hormat kepada Allah. Sunyi daripada sikap serius kepada perkara besar yang Allah Ta'ala umumkan. Mereka permainkan dan mengejek bilangan berkenaan dengan gurau senda. Mereka tidak tahu membezakan mana tempat yang mesti patuh, mana tempat yang wajar berdebat. Ini bukan ayat yang wajar kita perdebatkan dengan panjang lebar. Ya, tuan-tuan, untuk makluman, para ulama membahaskan 19 ini, ya, ada yang mengambil pendekatan menghurai sedikit lalu menyerahkan kepada Allah. Ada yang memilih untuk menghurai dengan panjang lebar, ya, seperti neraka ada 19 pintu, lalu akan masuk dari pelbagai pintu neraka ini bergantung kepada amalan apa yang paling major seseorang itu, dan ia ada 19. Maka sebab itulah sesiapa yang nak keluar daripada neraka memerlukan kepada keizinan daripada salah seorang daripada pintu neraka yang mereka tuju, kerana ia dipelihara oleh 19 orang malaikat penjaga neraka. Yang dimaksudkan adalah 19 pintu. Wallahu a'lam. Mufassir berkenaan mengatakan wallahu a'lam. Kita tak tahu apa yang sebenar, tetapi barangkali 19 pintu. Lalu ada 19 orang yang jaga neraka. Ada juga ulama tafsir yang menyebut pada tubuh kita ini, kalau kita combine semua nikmat Allah, ada 19. Lalu tidak sepatutnya pendengaran, penglihatan, lidah, alam naja'allahu ainaini, ya, walisanan wasyafataini, kita gabung lagi semua daripada akal, qalbu dan semuanya ada 19 belaka. Wallahu alam. Maka manusia ke neraka kerana kufur nikmat 19, maka malaikat itu jumlahnya 19. Sekali lagi para ulama berkenaan juga mengakhiri tafsir mereka dengan wallahu alam. Mereka pun tak pasti apa yang sebenar. Ya. Jadi kita ambil pendekatan untuk memahami hikmah Allah Ta'ala sebut 19 ini dengan mengambil kira beberapa konteks. Ya, kita tak nak hurai 19 itu merujuk kepada apa, tetapi kita ambil kira konteks. Ayat sebut 19 ni duduk dalam surah apa? Ayat yang sebut angka 19 ni duduk lepas Allah Ta'ala cerita pasal apa? Ayat 19 ni Allah Ta'ala cerita apa lepas tu? Itu konteks kita. Sebenarnya mudah saja kalau kita nak jelas dan cerah tentang kenapa Allah Ta'ala sebut alaiha tis'ata asyar. Dengan hanya perkataan alaiha, keliak. Tak payah bincang dah. Dengan hanya perkataan alaiha, iaitulah di atas penghuni neraka, di atas neraka sakar. Di atas mereka yang merau, merintih, memohon agar diberikan kerehatan walau satu hari. Alaiha. Ala di sini menunjukkan authority, menunjukkan aziz, ya, di mana makhluk 19 yang ada di dalam neraka ini tidak boleh diatasi oleh penghuni neraka, tidak boleh dikalahkan oleh penghuni neraka. Ya, kamu kata angka 19 itu seperti remeh.
Kamu nampak angka 19 itu seperti sedikit, tetapi alaiha didahulukan. Alaiha di atas mereka, di atas ia. Sebab itulah antara ayat yang boleh menjelaskan maksud alaiha adalah surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 49. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala fad'u وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Lebih kurang maksud ayat ini adalah orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada khazanatu jahannam. Khazanatu jahannam berapa orang berdasarkan surah Al-Muddathir? 19. Jadi penghuni-penghuni neraka akan merintih merayu dan pergi kepada salah seorang. Barangkali usaha pergi kepada setiap 19 ini merayu agar ringankan kami dengan diberikan cuti rehat 1 hari pun tak apa. Lalu apa ungkapan para malaikat khazanah ini? Mereka kata, bukankah pernah datang kepada kamu Rasul yang memberikan keterangan? Lalu mereka menjawab, ya benar, bahkan mereka sudah datang. Lalu malaikat dengan sinis yang berkata, berdoalah. Doa yang sia-sia. Sebab apa? Kamu, kalau mahu diperkenankan permintaan, mesti menerusi kita orang. Yakni para malaikat khazanatu jahannam yang 19. Tetapi kami kata pada kamu, berdoalah. Maksudnya apa? Kamu boleh berdoa. Kami takkan bawa permintaan kamu naik ke atas. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan ini, sekali-kali tidak ada perasaan simpati kerana mereka tidak ada emosi untuk memperkenan permintaan ahli neraka, iaitulah rehat walau sehari. Nak katanya alaiha tis'ata asyar. Malaikat akan mengatasi mereka. Mereka takkan boleh mengatasi para malaikat walaupun jumlah mereka besar dan neraka itu luas. Okey, itu jawapan mudahlah, di mana sepatutnya kita tidak ada masalah pada angka 19 kalau kita faham alaiha, di mana 19 itu mengatasi, mereka tidak boleh dikalahkan. Hanya dengan mereka sahaja permintaan ahli neraka akan diperkenankan. Tetapi jawapan mereka dalam surah Ghafir adalah jawapan yang mengecewakan ahli neraka. Baik, tetapi barangkali untuk lebih tenang kita berikan pencerahan kepada hikmah disebut 19 ini dengan 6 perspektif. Kita cuba tengok 6 perspektif, tuan-tuan boleh catat. Yang pertama, perspektif surah apa yang mention? Surah Mudaththir. Ada sebab Allah Ta'ala sebut 19 ini dalam surah Al-Mudaththir. So, yang pertama, surah apa yang mention? Yang kedua, konteks apa Allah Ta'ala sebut tentang 19. Dan yang ketiga, kita akan juga bincang tentang apakah pula ada ayat selepas itu yang menghuraikan angka 19 itu, apa tujuannya, apa hikmahnya. Jadi mari saya huraikan yang pertama. Okey, ada 6 poin cuba sedaya upaya untuk ingat dan cuba catatlah kalau mampu catat. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala memilih dalam seantero Al-Quran untuk diberitahu ya pemelihara neraka adalah 19. Allah Ta'ala memilih untuk menyebutnya dalam surah Al-Mudaththir. Maka soalan, mengapa? Mengapa surah Al-Mudaththir? Kerana asbabun nuzul yang jelas dan sahih menunjukkan siapa malaikat sebenarnya. Ya, kamu kata 19 itu seperti remeh. Ayuh tanya Nabi SAW pengalaman baginda melihat satu malaikat. Dan beliau adalah di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in thamma amin. Kalau kamu tidak ada sebarang discovery, kamu tidak ada pengalaman melihat malaikat sebab kamu hanya mengada-ngada sahaja, wahai Quraisy, dengan imajinasi kamu, ya benda indah saja kamu kaitkan dengan malaikat. Ayuh tanya Nabi SAW, kenapa beliau melakukan Mudaththir? Kenapa baginda berselimut? Rupanya ada peristiwa terjadi. Baginda bukan nampak 19 malaikat. Baginda hanya nampak satu malaikat sahaja. So disebut dalam tafsir, kalau saya boleh bacakan, ya, apa peristiwa yang menyebabkan jatuhnya 5 ayat yang pertama.
Iaitulah dalam Sahih Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu an fatratil wahyi. Jadi ada berlaku wahyu tidak turun-turun untuk tempoh yang lama. Lalu fabainama ana amshi, kata sallallahu alaihi wasallam, fabainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama'. Ketika satu waktu aku berjalan, sebab Nabi banyak mendedahkan diri ya kepada langit. Kok-koklah Jibril tak nampak Nabi untuk diturunkan wahyu, Nabi banyak berjalan agar malaikat ya menurunkan sesuatu agar Nabi tidak rasa bersalah kenapa wahyu tidak diturunkan. Farafa'tu basari qibalas sama'. Lalu aku melihat mata pandanganku tajam ke arah satu sudut, kepala aku naik ke atas melihat ke arah langit secara berhadap-hadapan. Fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira'. Lalu aku mendapati adanya satu malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, qa'idun ala kursi. Sedang duduk di atas kursi. Yang mana kursi itu saiznya adalah bainas sama'i wal ard. Kursi yang diduduki, singgahsana yang diduduki. Singgahsana yang diduduki oleh Jibril alaihi salam. Singgahsana sahaja adalah seluas langit dan bumi. Seantero langit yang aku diperlihatkan adalah kursi. Dan Jibril ada di situ. Faju'ithtu minhu. Maksudnya, ya, faju'ithtu ini maksudnya fafuzi'tu. Aku mengalami ketakutan yang amat sangat. Aku terus. Hatta hawaitu ilal ardi. Ya, hampir Nabi jatuh pengsan. Ya, Nabi terjatuh ya di atas panorama yang sangat menggeronkan. Faji'tu ahli faqultu zammiluni fadaththiruni. Bila aku balik ke rumah, aku memberitahu di keluarga aku memberitahu Khadijah, selimutkan aku, lalu diberikan aku selimut. Maka turunlah 5 ayat pertama. Jadi first point adalah jangan sangka malaikat menurut imajinasi kamu. Kerana pengalaman Nabi menunjukkan sebaliknya. Malaikat bukan sebagaimana kamu sangka. Apabila dalam rupa paras benar. Satu. Jadi kalau itu satu malaikat, ketua malaikat Jibril alaihi salam, maka Allah berkuasa untuk menjadikan malaikat yang menjaga neraka 19 itu dengan upaya tubuh fizikal yang tidak boleh diatasi oleh penghuni neraka. Poin nombor 2. Kita kena faham konteks Allah Ta'ala sebut 19 ini dalam cerita Sakar. Tuan-tuan, cerita api neraka yang bernama Sakar paling terperinci dalam surah Al-Muddathir. Anda akan jumpa perkataan Sakar di tempat lain, tetapi perkataan Sakar paling terperinci Allah Ta'ala terangkan dalam surah Al-Muddathir. Dan kalau anda perhatikan apa sebab Allah perincikan tentang neraka Sakar, tujuannya tidak lain adalah untuk menimbulkan tarhib, menimbulkan ketakutan. So, angka 19 adalah angka yang muncul susulan, rentetan, rantaian, pencerahan lebih lanjut kepada ayat-ayat sebelumnya yang menimbulkan ketakutan kepada pembaca surah Al-Muddathir tentang neraka Sakar. Baiklah, ya. Saya bagi perumpamaan mudahnya beginilah. Satu orang tunjukkan kertas 2025 kepada anda. Dan beliau adalah tokoh yang berjaya dalam bisnes. Dia tunjuk kertas 2025 kepada anda. Lalu agaknya kita gembira ke kita sedih bila dapat kertas tu. Tengok macam mana perspektif kita kepada angka tahun 2025, 5 tahun lagi. Bila seorang yang berjaya dalam bidang bisnes memberitahu angka 2025 kepada kita, barangkali tafsiran kita adalah menggembirakan ada 5 tahun lagi saya akan berjaya insya-Allah. Sebab dia ada pengalaman yang banyak dalam bidang bisnes dan keusahawanan dan dia telah memberitahu saya, dia kenal saya, dia beritahu saya 2025. Tetapi bayangkan seorang doktor pakar dalam bidang sakit dan penyakit mengeluarkan kertas yang sama kepada anda, anda terpilih untuk diberitahu 2025.
Agaknya apa tafsiran anda? Perspektif anda berubah kerana menyadari yang bagi tahu 2025 Dr. Pakar, barangkali aku akan mati tahun 2025. Jadi perspektif boleh berubah bila kita ambil kira siapa yang memaparkan kertas berkenaan. Walillahil mathalil a'la. So, perspektif ini penting. Kita kena tengok dalam ayat apa angka 19 disebut. So, angka 19, anda boleh debat, anda boleh bincang. Tetapi di dalam ayat apa? Dia diletakkan dalam ayat-ayat untuk menimbulkan ketakutan. Ia tidak sepatutnya menatijahkan keseronokan berbincang. Ia sepatutnya first of all adalah menimbulkan ketakutan. Mari kita lihat, Allahu Akbar. Bagaimana Allah berbicara tentang neraka sakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daripada ayat 26 hingga ayat 30. Sa'uslihi sakar. Tuan-tuan, untuk makluman, para ulama membahaskan perkataan sakar ini isim alam atau isim yang Arab. Ternyata ia isim alam, tetapi ia dikatakan berasal daripada perkataan sakara yang bermaksud sesuatu yang menghasilkan perubahan. Dia boleh mengubah. Juga dikatakan sakara ini adalah sengat yang menghasilkan tanda. Seperti binatang-binatang, anda akan temui ada tanda-tanda rupanya pernah disengat, pernah dibaham. Maka itu disebut oleh orang-orang Arab sebagai sengat ataupun sakar. Ada tanda. Ada perubahan pada warna kulit. Tadi saya sebut berubah. So, warna kulit berubah akibat daripada sengatan kuat yang menghasilkan luka. Dan orang-orang Arab juga dikatakan besi panas digunakan untuk bagi tanda pada binatang milikkan mereka untuk menunjukkan ini copyright saya, ini binatang milik saya. Antara cara mereka bagi tanda kepada binatang adalah menggunakan besi panas. So, dengan mengetahui perkataan sakara sudah menunjukkan ketakutan, Allah Ta'ala memilih nama lain kepada perkataan neraka adalah sakar. Sa'uslihi sakar. Usli itu berasal daripada perkataan salah. Salah, ya, bukan salwa yang menghasilkan salat, tetapi salah. Salah yang bermaksud dipanggang. Sesuatu yang dipanggang dengan api. Perkataan sa'uslihi sakar, dah dua perkataan yang seharusnya menyebabkan kita berfikir 2-3 kali tentang hakikat neraka Jahannam. Wa ma adraka ma sakar. Ini penting. Kerana di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa ma adraka ma 13 kali. Nak menunjukkan dengan jalan apa kau akan tahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau takkan tahu hakikat sebenar neraka sakar. Tidak ada perkataan yang boleh memberikan penjelasan tentang sakitnya neraka sakar. Tidak ada yang boleh menunjukkan betapa dahsyatnya neraka sakar. Tidak ada perkataan boleh menerangkan kesakitan neraka sakar. Tuan-tuan pernah mengalami kesakitan akibat daripada berlaku sesuatu yang menyebabkan darah keluar? Tetapi sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh sebut ia memang menyakitkan. Tetapi sesuatu yang bernama neraka sakar, tidak ada perkataan boleh menjelaskan dahsyatnya seksaan dalam neraka sakar. Tidak ada perkataan boleh menghuraikan betapa merananya, betapa dahsyatnya seksaan dalam neraka sakar. Speechless. Maka wama adraka ma, itu tujuannya. Dengan jalan apa kau boleh tahu? Maksudnya jangan kau banding kau yang kena api dunia. Jangan dibandingkan api dunia dengan api sakar. Bukan perbandingan. Wama adraka ma sakar adalah satu bentuk kenyataan pada menjelaskan bahawasanya hargai apa yang bakal Allah terangkan. Kerana apa yang Allah akan terangkan tentang neraka sakar, ya, adalah ya pemberitahuan yang tidak layak diberitahu oleh sesiapa melainkan yang cipta api neraka sakar. Hargai apa yang bakal Allah Ta'ala umumkan. Ia adalah rahsia yang dibocorkan. Ia adalah perkataan-perkataan yang memberikan makna, sekurang-kurangnya memberikan makna.
Iaitulah Allah Ta'ala mula menyebut la tubqi wa la tadar. La tubqi wa la tadar. Pendek ayat-ayat ni tuan-tuan, tetapi menakutkan. La tubqi maksudnya tidak akan dibiarkan tubuh ini ada baki yang tidak kena api. Allahumma la taj'alna minhum. Tidak ada pada tubuh ini yang dibiarkan berbaki, tidak terkena api neraka. Api bila kena bahagian-bahagian tertentu. Tetapi ahli neraka tidak akan dapat mengecualikan mana-mana anggota tubuhnya daripada terkena. Seolah-olah bijak api ini untuk menyerang dari seluruh arah, mengepung tanpa ada ruang untuk mengelakkan mana-mana tubuh terkena api, tuan-tuan. Ya, kita kalau terbakar, paling kurang kita akan tutup muka kita, tuan-tuan. Ya, kita akan jaga bahagian-bahagian yang sangat berharga. Kalau apa-apa jadi pun, at least mata boleh melihat. At least telinga masih boleh mendengar. At least wajah kita, benda paling mulia, dapat kita jaga. Tetapi waktu itu tidak ada yang boleh dibiarkan Allah berbaki. Semua akan kena aspek. Semua akan kena serangan api neraka. Wala tadhar. Wala tadhar pula dimaksudkan para ulama adalah tidak akan dibiarkan ada ahli neraka terkecuali daripada terkena api neraka. Barangkali bila hiruk pikuk ahli neraka melarikan diri ataupun suasana la'amla'anna jahannam, suasana padat api neraka, barangkali kita boleh berada di bawah mayat. Seperti dalam peperangan, untuk melindungi diri, kita boleh melindungi kita di bawah mayat agar musuh yang menyerang tidak perasan yang kita ada di situ, dan kita seolah-olah berlakon mati ataupun meletakkan mayat di atas tubuh kita supaya tidak dicincang dan ditembak. Tetapi pertama sekali, tidak ada istilah mayat dalam neraka. Semua orang mahu survive. Dan yang kedua, Allah Ta'ala kata tak akan ada yang terkecuali, lari ke mana sekalipun akan kena api neraka ini. La tadar. Tidak akan dibiarkan ada yang mampu memperolehi tempat perlindungan. Allahu Akbar. Lawahatun lil bashar. Lawaha adalah sesuatu yang mengubah. Warna kulit bashar adalah physically tubuh manusia. Fizikal tubuh manusia, kulit manusia akan berubah akibat daripada api yang kena kepada tubuh mereka. Seperti apa yang disebut dalam surah An-Nisa. Nadijat juluduhum badalnahum bijuludin ghairaha liyadhukul adab. Allah Ta'ala tidak mematikan ahli neraka. Tidak menghidupkan ahli neraka. Yang berlaku hanyalah pertukaran kulit mereka sahaja untuk mereka merasakan kesakitan. Baiklah. Lalu, kita lihat pula ayat seterusnya, baru Allah Ta'ala sebut di atas neraka ini adalah 19. Lalu apa motifnya? Motifnya apa? Untuk terus menimbulkan ketakutan. Angka 19 itu mesti dilihat dengan perspektif yang sangat menggerunkan. Iaitulah apa dia? Kita mengalami seksaan yang disebut dalam ayat-ayat sebelumnya tadi. Dan kita pasti merintih kepada Pak Gad. Kita pasti merintih merayu agar diringankan beban. Alaiha tis'ata asyar. Kita mahu melarikan diri, melepaskan diri. Tetapi 19 ini, sama ada 19 orangkah? Sama ada 19 kumpulan malaikatkah? Sama ada 19 barisan para malaikatkah? Kita takkan tahu jawapan yang sebenar. Tetapi yang jelas Allah Ta'ala kata 19 ini akan memastikan azab yang disebut tadi konsisten berlaku selama-lamanya, berulang dan berulang dan berulang. Ini peranan 19. Jadi bukan isu besar. Mengenai 19 itu merujuk kepada penjodoh bilangan apa. Tetapi isu besarnya adalah memastikan seksaan yang disebut dalam ayat-ayat sebelumnya tadi, berlaku dan dikuat kuasa dengan sempurna. Allahu Akbar. Jadi ini poin yang kedua, mengambil kira konteks ayat yang berbicara tentang sakar. Baiklah, kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi. Poin yang ketiga, konteks juga, tetapi tuan-tuan, neraka sakar dengan angka 19 ini datang selepas cerita tentang satu figure besar daripada pemimpin Quraisy. Allah Ta'ala cerita pasal neraka sakar
dengan 19 penjaga ini selepas cerita pasal satu tokoh besar. Bukan Abu Jahal, tetapi Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi ada sebab Allah Ta'ala sebut neraka Sakar dengan 19 penjaga kerana munasabah, relevan, sesuai kerana tokoh yang sedang dibincangkan dalam ayat-ayat sebelumnya bukan tokoh sebarangan. Beliau bukan tokoh yang hanya ada kelebihan fizikal dan ada kelebihan jawatan seperti Abu Jahal. Tuan-tuan kalau baca cerita Abu Jahal dalam suratul Alaq, kita akan dapati Allah Ta'ala menunjukkan kelebihannya adalah kelebihan kuasa yang dia ada. Sebab dia ketua kerajaan Makkah. So dia hanyalah gangster. Dia hanyalah satu orang yang berlagak, ya, bahawasanya dia ada kuasa, kamu siapa nak sujud kat sini, ini bukan tanah kamu, ini tempat kita orang punya teritori, nyah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan beliau. Ya, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ya, sebab tu Allah Taala menyebut dalam suratul Alaq, ya, orang yang sangat berlagak dengan kekuatan fizikal yang dia ada ni, sikit-sikit nak bergaduh dengan Nabi, sikit-sikit nak bergaduh dengan orang Islam, sikit-sikit nak cabar, nak bertumbuk, nak bergusti, nak bertinju, sikit-sikit bangga dengan jawatan, dengan Zabaniyah. Satu, Zabaniyah sudah memadai untuk memukul dan membaling individu ini. Tetapi Al-Walid bin Al-Mughirah, dia bukan figura yang menonjol dari aspek fizikal tubuh. Dan dia bukan figura yang berbangga, yang dikenali kerana dia ketua kepada kerajaan Makkah. Allah Ta'ala sendiri merakamkan kualiti beliau, iaitulah fakkara. Tokoh ini bukan tokoh yang jenis nak cari gaduh dengan orang Islam. Tokoh ni lebih bahaya, tuan-tuan. Tokoh ni lebih bahaya. Sebab apa? Intellectual capacity. Beliau dirakamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu fakkara wa qaddara. Dia adalah tokoh yang sentiasa berfikir bagaimana untuk menyebabkan manusia menganggap Al-Quran itu dusta. Kalau kita guna approach Abu Jahal, ya barangkali 2-3 orang akan rasa takut, ya, dengan Nabi, tidak menyertai gerakan Islam yang dibawa oleh Nabi hanya kerana unsur ketakutan. Unsur ketakutan, tapi kat dalam ni mereka percaya. Tetapi kalau peluru yang dilontarkan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, yang mana ia adalah propaganda halus. Tuan-tuan boleh baca asbabun nuzul. Ya, bahkan ada perkataan thumma nazara. Thumma nazara ayat 21. Para ulama tafsirkan sebagai dia melihat ke arah wajah-wajah ahli majlis mesyuarat dia, meminta pendapat. You all semua guys, ada pendapat tak, apa perkataan boleh kita beritahu kepada Quraisy agar mereka tidak mendengar Quran dan menganggap Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dusta dan Quran itu bukan kalam Tuhan, kalam ciptaannya. Okey guys, bagi pendapat. Thumma nazara, dia perhatikan satu persatu, dia memperhalusi setiap pendapat, lalu dia memikirkan dengan teliti. Allah Ta'ala rakam dalam hampir 5-6 ayat menunjukkan dia benar-benar brainstorm. Jadi ini bukan calon-calon orang. Kesan kerosakan dan kekeliruan kepada Islam daripada figura seperti ini adalah besar. Ada orang dia lawan Islam ini, kita nampak dia terang-terang melawan Islam. Dia tak ada rasional, dia tak ada hujah. Akhirnya, dia tidak melakukan apa-apa, melainkan menambah simpati orang kepada Islam. Tetapi ada orang tugasnya adalah mengelirukan kaum muslimin sendiri, apatah lagi non-muslim. Dia mengelirukan orang Islam dengan Quran dan dia mengelirukan non-muslim sampai jauh orang non-muslim daripada Islam. Orang begini lebih bahaya berbanding tokoh yang suka kaki gaduh, kaki pukul ni. Maka kerana bahaya yang lebih besar daripada Al-Walid bin Al-Mughirah, maka Allah memaparkan cara nak menghentikan tindakan orang begini. Allah Ta'ala memberikan ancaman agar berhenti bersikap begitu. Allah Ta'ala beri ancaman kepadanya dan kepada orang-orang yang meniru sikapnya sampai kiamat. Sebab tu Allah tak sebut nama. Allah tak sebut nama Al-Walid bin Al-Mughirah.
nak katanya manusia spesies ini akan terus ada, maka kepada mereka ancaman daripada Quran dan ancaman neraka sakar tidak memadai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ancaman neraka sakar yang sangat menggerunkan tadi, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut angka 19. Sebab apa? Sebab Al-Walid bin Al-Mughirah antara yang sangat bangga dengan angka. Alhaakum at-takathur kathrah. Dia bangga dengan anak lelakinya, semuanya lelaki 7 orang. Bayangkan macam mana dia boleh kedarkan 7 orang anak-anak ini, yang sebenarnya salah seorang mereka siapa tuan-tuan? Khalid Al-Walid. Takkan kita tak kenal Khalid Al-Walid? Baka Al-Walid belaka Genius perang. Khalid Al-Walid. Dan anak-anaknya ini, ya, kalau dibina generasi, bayangkan dia seorang bina 7 pelapis downline untuk menimbulkan kekeliruan. Jadi mereka ini mesti dicantas, mereka ini mesti dihentikan daripada terus membawa kerosakan dengan cara Allah mengancam dengan cerita neraka sakar. Dan disebut 19 itu supaya orang yang berbangga dengan angka ini kena faham. Allah Ta'ala bakal mengatasi mereka dalam hal angka itu nanti. Ya, dia berbangga dengan jumlah unta yang paling banyak, jumlah kuda yang paling banyak, jumlah kambing yang paling banyak, kebunnya terbentang antara Taif dengan Makkah. Ini ahli-ahli surah memberitahu. Jadi orang yang berbangga dengan angka ini, seharusnya mereka mesti digertak dengan angka juga. Jadi 19 itu adalah untuk menakutkan beliau. Sepatutnya begitu cara fikirnya. Okey, selain daripada itu, saya lupa nak sebut poin yang lebih utama. Orang yang selalu duk fikir tak jumpa cara macam mana nak serang Islam ni. Macam mana nak serang Rasulullah ni? Innahu fakkara wa qaddara, faqutila kaifa qaddara, thumma qutila kaifa qaddara, thumma nadara, thumma abasa wa basara, thumma adbara wastakbara. Allah Ta'ala rakangnya macam mana dia munda-mandi memikirkan strategi. Dia tak jumpa cara. Dia tak jumpa cara. Akhirnya Allah Ta'ala bagi 19. Bila dia dengar Nabi baca ayat Quran ada angka 19, ini sebenarnya bola tanggung. Dia duk cari idea, dia tak jumpa idea, tiba-tiba Quran berbunyi 19. Jadi bahan lah tuan-tuan. Tetapi pengajaran dia apa? Pengajarannya adalah wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, ya, tuan-tuan baca surah Al-Mudaththir sampai habis, tuan-tuan akan faham antara penghuni neraka adalah mereka yang bakhil, yang tidak memberi makan pada orang miskin. Okey, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, ya, wastaghna, ya, dan rasa dirinya serba mencukupi, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan Al-Quran dan Rasulullah, kami akan mudahkan perjalanannya menuju kesusahan. Kami akan mudahkan jalannya. Lalu bagaimana tuan-tuan? Dia duk fikir macam mana cara nak musnahkan gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia sedang memikirkan cara macam mana dia nak menuju ke neraka. Lalu kami mudahkan dia untuk menuju kepada tempat yang bakal menimbulkan kesusahan. Kami bagi dia bola tanggung kepada dia. Lalu dia jadikan 19 tu bahan. Orang beriman tidak begitu. Tetapi orang yang dah lama mencari kelemahan, duk tunggu lama apa benda yang boleh menyebabkan, apa benda yang boleh menunjukkan Quran ini ciptaan Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada ayat berbunyi 19. Maka jadi bahan, ya, jadi satu gurau senda kepada Al-Walid. Kerana dia duk cari idea tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba Quran memberikan kepada dia macam jalan untuk menyerang. Sebenarnya itu bukan jalan untuk kamu menyerang Islam. Tetapi itu adalah kami permudahkan jalan untuk kamu ke neraka. Sebab apa? In abramu amran fa inna mubrimun. Surah Az-Zukhruf. Apabila mereka nekat dan tekad, mereka benar-benar sengaja dan sudah ada konsensus. Mereka sudah mendapat persetujuan. Mereka bukan buat dalam keadaan tak sedar diri. Mereka bukan buat keputusan dalam keadaan terpaksa. Al-Walid bin Al-Mughirah benar-benar serius nak serang Islam dan melanggar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah benar-benar abram. Dia sudah benar-benar abramu. Maka kami telah memutuskan juga, ya, dengan keputusan yang jelas dan tegas, iaitulah usrah.
dia akan berakhir dengan kesudahan dalam neraka. Jadi ini ya sesuai cerita pasal 19, ya bola tanggungnya dapat digunakan oleh musuh Islam, tetapi ia sengaja diberikan Allah untuk apa tuan-tuan? Untuk menampakkan pada kita ya sikap musuh Islam pada tahap yang paling radikal. Allah nak bagi nampak lebih jelas musuh Islam ya betapa buruk dan busuknya ya rencana mereka. Barangkali sebelum ni tidak turun ayat 19 ini, mereka memang nampak buruk dan busuk hati mereka. Tetapi dengan turunnya ayat yang ada perkataan 19 ini, lebih nampak hodoh dan teruknya serangan mereka, perangai mereka kepada Islam dan kepada Al-Quran. Okey. Jadi mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Kemudian, poin yang keempat dalam masa yang berbaki 6, 7, 8 minit ini adalah kita perlu jelas adanya ayat yang mencerahkan ayat 30. 19 ini sebenarnya iddah. Dia adalah jumlah. Ia dihuraikan dalam ayat 30. Sebab tu selepas mereka perli 19, Allah Ta'ala turunkan ayat seterusnya, ayat 30 sampai habis. Ya, iaitulah kita boleh bahagikan ayat yang panjang lebar 31. Ayat 31 ni panjang, kita boleh bahagikan kepada 6 isu. Tuan-tuan harapnya dapat dengar dengan teliti sebab saya akan sebut dengan pantas. Satu ayat je tapi panjang tuan-tuan. Ayat 31 ni satu ayat saja tapi ia panjang. Ia ada 6 isu. 6 isu ini akan menyebabkan kita clear macam mana nak deal dengan 19 tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Kami tidak menjadikan ashab an-nar, penjaga. Allah Ta'ala menggunakan perkataan ashab. Kenapa? Kata Syed Qutb ketika menghuraikan ashab, menunjukkan malaikat ini dibekalkan Allah dengan kekuatan yang diperlukan untuk tugas memelihara neraka. Sampai bila-bila? Maknanya apa? Allah Ta'ala bagi kepada malaikat, walaupun 19, tubuh mereka ialah kejadian tubuh mereka adalah satu bentuk kejadian yang boleh menyebabkan tidak ada ahli neraka boleh escape. Sebab apa? Sebab surah As-Sajdah ayat 22. Walaupun kamu kata 19, wahai Quraisy adalah jumlah yang remeh, tetapi dalam Quran Allah Ta'ala kata 19 itu ya 19, tetapi tubuh mereka ghaibiyat, kita tak tahu, tetapi 19 itu adalah 19 yang akan menyebabkan tidak ada ahli neraka boleh escape. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wadhuq surah kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha surah As-Sajdah. Jadi 19 itu walaupun 19 yang menyebabkan tidak ada ahli neraka akan boleh keluar. Ashab juga bermaksud menguasai sahibil hut. Dia menguasai ikan berkenaan. Ikan berkenaan ditundukkan Allah kepada Nabi Yunus. Ashabul Kahfi, ya, gua berkenaan ditundukkan kepada pemuda Al-Kahfi. Rapatnya hubungan Ashabus Sabti. Orang yang sangat rapat dengan hari Sabtu, melakukan maksiat pada hari Sabtu, mereka dengan hari Sabtu tak boleh dipisahkan. Nak katanya neraka itu dikuasai oleh 19 ini. Ya, 19 ini adalah angka yang bukan menunjukkan remeh, tetapi juga menunjukkan mereka menguasai. Tidak ada satu pencorok daripada neraka, melainkan dalam pengetahuan 19 pemelihara ini. Ini ashab. Isu yang kedua adalah Allah Ta'ala menyebut illa. Tidak ada yang jaga neraka itu melainkan malaikat. Okey. Ada seolah-olah begitu tuan-tuan. Dia punya cara kita nak faham. Mereka petikai. 19 aja malaikat. Kita boleh lawan dengan upaya kepahlawanan kita orang-orang Quraisy. Allah Ta'ala menyebut, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Yang jaga neraka tu 19 apa? 19 malaikat. Okey? Malaikat. Lalu siapa malaikat? Maka Allah Ta'ala menyebut dalam surah At-Tahrim, malaikat adalah makhluk yang taat setia melakukan tanpa simpati kepada ahli neraka. Kamu jangan sangka malaikat 19 itu seperti kamu yang boleh bersimpati, yang boleh menyampaikan permintaan kamu meraung-raung dalam neraka. 19 itu ya adalah angka yang
'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas neraka itu adalah malaikat yang sangat keras dan bengis. Tuan-tuan, jin lawan malaikat, siapa menang? Suratul Jin sila baca. Malaikat tak boleh lawan, jin tak boleh lawan malaikat. Sebab malaikat jaga langit dunia sampai jin tidak boleh menceroboh. Kesimpulannya, malaikat lebih gagah daripada jin. Lalu, kalau lebih gagah daripada jin, kamu siapa wahai manusia? Ya, Al-Maraghi berkata, makhluk dipilih Allah malaikat, disebut Allah malaikat sebagai penegasan, musnatna, kerana makhluk yang paling gagah, makhluk yang paling kasar, makhluk yang kasar kerana benci kepada pelaku dosa dan maksiat. Dalam perkataan lain, disebut malaikat, maknanya tak ada can kamu nak merayu dan meminta pertolongan. Dan tak ada peluang untuk kamu mengatasi kekuatan mereka. Okay, isu yang ketiga pada ayat 31 adalah Allah Ta'ala sebut, ya, وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Kami tidak menjadikan angka jumlah tadi, yakni 19 tadi, melainkan fitnah kepada orang kafir. Fitnah maksudnya apa? Yang pertama, fitnah ini, ya, ia adalah bermaksud surah Az-Zariyat ayat 13. Iaitulah وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ surah Az-Zariyat ayat 13, yaumahum 'alan nari yuftanun. So fitnah di sini adalah bermaksud kami tidak jadikan angka 19 tadi sebagai sebab untuk mereka dibakar dalam neraka. Kami sebut 19 tadi supaya orang kafir jumpa bahan. Orang kafir jumpa modal. Dan modal itu akan menyebabkan mereka diganyang dalam neraka. Sebab apa? Mereka semakin kufur. Mereka semakin menentang. Mereka semakin memusuhi Islam. Akibat daripada turunnya cerita-cerita pelik tetapi benar seperti angka 19 ini. Ya. Kemudian, fitnah di sini juga bermaksud, ya, fitnah ini juga bermaksud memisahkan, menyaringkan. Barangkali sebelum ayat ni turun, ada orang-orang kafir yang sangat benci Islam, tidak kelihatan. Tetapi bila keluarnya ayat menyebut 19 ini, suratul Muddathir ini, baru nampak 1, 2, 3 orang yang bersama-sama menjadikan ayat Quran sebagai istihza', sebagai bahan gurauan. Sebelum ni tak nampak. Tetapi fitnah, lalu berlakulah saringan. Oh, baru nampak siapa yang sebenarnya kafir. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kita nampak. Allah Ta'ala nak bagi Rasulullah nampak siapa sebenarnya mukmin, siapa yang sebenarnya munafik, ya, yang tak menonjolkan lagi kekufurannya. Akhirnya bila keluar ayat menyebut 19, dia menonjolkan kekufurannya. Ya, jadi ini yang dimaksudkan isu yang ketiga. Ya, dan isu yang keempat berdasarkan ayat 31 adalah Allah Ta'ala menyebut 19 ini sebenarnya juga untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Sebab apa? Sebab orang beriman memahami satu perkara. Allah Ta'ala berhak sebut berapa pun. Allah Ta'ala tak sebut pun tak apa. Allah Ta'ala perincikan, Alhamdulillah. Allah Ta'ala tak perincikan pun tak apa. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala tidak perincikan. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala perincikan sesuatu yang kita tak duga. Allah berhak untuk memberitahu apa sahaja secara terperinci. Dan Allah bila memperincikan sesuatu ada hikmah, ada sebab. Ini pegangan orang-orang mukmin. Liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Orang beriman tidak ada masalah. Kenapa? Sebab pertama dia faham Allah Ta'ala bila dia mengumumkan 19, dia macam keputusan dibuat untuk menjadikan penjaga neraka 19. Keputusan itu tidak menyebabkan ketakutan Allah. Maha suci Allah daripada sikap takut. Ini sikap makhluk. Ya, wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Bila Allah Ta'ala memutuskan sesuatu keputusan seperti memusnahkan kaum Thamud. Allah Ta'ala bila membuat keputusan, antara keputusan yang diumumkan adalah 19 penjaga neraka sakar. Keputusan itu tidak menyebabkan Allah Ta'ala takut. Maha suci Allah daripada sifat takut.
La yakhafu uqbaha. Akibat daripada keputusan itu tidak menyebabkan Allah Ta'ala takut. Kita, bila kita tahu musuh kita ada 200, kita buat keputusan guna 19 orang tentera. Depan kita musuh ada 200, 2,000, 2 juta katakan. Dan kita buat keputusan kita akan guna 19 orang saja tentera. Keputusan itu berisiko. Sebab kamu guna jumlah yang tak berbaloi dengan jumlah dia orang. Kamu mengalami ketakutan daripada keputusan berkenaan. Sebab kamu putuskan 19, musuh kamu 20. Musuh kamu 40. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syamsu, wala yakhafu uqbaha. 19 ini tidak memberikan ketakutan. Maksudnya apa? 19 ini tak akan boleh diatasi. 19 kamu kata remeh, tapi Allah Ta'ala kata kamu tak akan boleh mengatasi dia. Ya, Allah tidak takut dengan keputusan yang telah dilakukan oleh Allah. Ya, kamu tidak boleh mempersoal keputusan Allah. Allah mempersoal keputusan kamu. Gitu Dan Abdullah Muhammad Diras rahimahullah berkata, orang beriman akan rasa benda ni. Bagaimana Nabi boleh sebut dengan details pemelihara neraka 19? Daripada maklumat mana dia dapat? Sebab orang yang bertafakur di Gua Hira, orang yang beruzlah, memikir kejadian yang ada, ia barangkali menghasilkan orang yang barangkali berfalsafah, barangkali kita fikir begitu. Sebab ada orang talis kata ia adalah produk falsafah seorang berfikir di gua. Meninggalkan manusia seketika lalu terhasillah Al-Quran. Kepada orang yang berkata begini, yang berkata Al-Quran adalah produk pemikiran seorang yang menguzlahkan dirinya lalu berasosiasi dan bersatu dengan alam, memikirkan kejadian alam. Mana ada orang boleh berfikir pasal alam, tiba-tiba boleh bercakap tentang masa depan, dan masa depan tu pula dengan very specific 19. Sama juga dengan cerita daripada masa lampau. Macam mana seorang lelaki kamu kata dia berfikir banyak, lalu tiba-tiba menghasilkan Quran. Bagaimana dengan ayat-ayat seperti 1000 tolak 50? Sangat angka ayat berkenaan. Bagaimana pula dengan 9 orang kaum Samud? Sangat angka sifat berkenaan. Bagaimana Nabi boleh menyebut dengan sangat spesifik sedangkan dia butuh huruf? Bagaimana dia boleh jam kepada satu kenyataan yang sangat spesifik 19? Jadi orang beriman semakin meyakini. Ini tanda dia menerima maklumat daripada Allah. Ini tanda dia tidak bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan Allah Ta'ala yang reveal. Allah Ta'ala yang bocorkan. Allah Ta'ala yang beritahu 19. Okey? Dan menariknya adalah juga perkataan Ahlul Kitab. Jadi Al-Imam Al-Alusi mengatakan, ayat ini mengisyaratkan dalam kitab Injil dan Taurat disebut penjaga neraka adalah 19. Allahu Akbar. Cuma barangkali dipadamkan, barangkali wallahu alam. Maksudnya apa? Angka 19 jaga neraka ini disebut dalam Taurat dan Injil. Isyarat daripada ayat ini menyebut Ahlul Kitab. Maknanya apa? Ahlul Kitab dekat Yathrib meminta Quraisy bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah pemelihara neraka? Kalau dia boleh jawab 19, dia benar-benar Rasulullah. Tiba-tiba Nabi membaca alaiha 19. Sepatutnya orang-orang Yahudi lah yang paling cepat beriman kepada Rasulullah sebab Nabi membaca apa yang ada dalam kitab mereka yang asal. Tetapi tidak ada yang beriman daripada Ahlul Kitab melainkan sedikit sahaja seperti Abdullah bin Salam dan seumpama dengannya. Last sekali tuan-tuan, isu yang ke-6, isu yang kelima daripada ayat 31 adalah kalimat junud. Kalimat junud di penghujung ayat berkenaan. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Inilah prinsip mesti dipegang bila kita berinteraksi dengan ayat 19. Dengan ayat mention 19 malaikat. Apa prinsip? 19 ni apa, Mama? Adakah 19 malaikat ataupun 19 kumpulan malaikat ataupun 19 saf para malaikat? Nah, kau boleh kata 19 malaikat, kau boleh kata 19 barisan malaikat, kau boleh kata 19 kumpulan malaikat, tetapi kau jangan lupa untuk berkata wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Kau kena kata wallahu alam. Allahu akbar. Dan perkataan junud ini berasal daripada janada, sesuatu yang kasar lalu berhimpun. Dan ia digunakan kepada bala tentera. Jadi sangat kuat pendapat ulama' menyatakan